Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan, perempuan dan ahli jawatan kuasa pengajian Jamaiyah Al-Ishraqiyah, semoga diberikan rahmat kuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita dapat untuk membicarakan beberapa hal kaitan dengan peringatan agama kita. Kerana kita hidup di atas dunia ini perlu sentiasa mengingati dari kalangan kita. Kerana manusia ni sifat dia ialah lupa. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, dia kata an-nasu khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, atau kama qala, manusia ini dia lupa, lalai, salah. Sebaik-baik yang salah itu ialah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membicarakan daripada kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke 17, iaitu berkenaan dengan satu hadis yang bicarakan ihfazillah yahfazka. Maksud dia ialah kamu pelihara Allah, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kamu. Bila dengar hadis ni macam pelik ustaz, macam mana pula kan kita nak jaga Allah, sedangkan Allah taala itu sifat dia kuat. Allah taala tak bergantung dengan orang. Allah taala dia berdiri dengan zat dia sendiri, qiyamuhu binafsih. Allah taala tak perlu bersekutu dengan orang. Kita manusia makhluk lain, kita mesti hajat dengan orang lain, kita mesti perlu dengan orang lain. Kita sebagai manusia ni, kita tak boleh duduk di kampung kok belah parik gabis ke, taram ke, kok belah Teluk 1001 ke, parik Haji Taib ke, parik Haji Tahyak ke. Kita tak boleh duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang dia orang kata budak ni memang ada tak apa nak cukup RM1, orang kata apa jenis tak muka orang kan. Maksud kita memang perlu dengan orang. Kita tak boleh, kita mesti duduk dengan orang. Tapi Allah Ta'ala tak perlu. Dia berdiri dengan zat dia sendiri, Allah Ta'ala ni. Apa maksudkan dengan ihfazillah? Kamu jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Bab pada menyatakan hadis yang bicarakan ini, iaitu hadis yang berbunyi daripada An Ibn Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam
inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada Ibnu Abbas, katanya adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Maka Nabi bersabda, hai ulam, hai budak, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah. Apa kalimah dia? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Peliharalah olehmu akan Allah, maka engkau akan dapatkan dia di hadapanmu. Yang ketiga, Nabi kata, iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak minta, mintalah kepada Allah. Yang keempat, Nabi kata kat dia, wa iza sta'anta fasta'in billah. Maka apabila minta tolong, maka minta tolong dengan Allah. Ketahuilah bahawasanya umat itu jikalau berhimpun ia atas untuk memberi faedah kepada kamu, tiada memberikan faedah kepada kamu melainkan dengan suatu sesungguhnya telah ditakdirkan dia oleh Allah. Kalau ada makhluk lain nak beri kepada kamu manfaat, benda tu kamu tak dapat melainkan telah pun ditakdirkan oleh Allah. Nanti kita urap kemudian. Okey. Kalau kita katakan macam kita ni orang pergi mengai ikan ya. Tuan-tuan mengai ikan ikan mengai ikan. Kalau memang kita pergi mengai dah sangkut dah. Sangkut dah. Gaya nak naik kat perahu tu lepas. Itu maknanya memang ditakdirkan. Hari tu pun kita tahu. Keputusan tu dah ada dah, Allah Ta'ala letakkan. Hari ni kan hang terlepas. Itu dimasukkan tadi. Tak ada siapa pun boleh beri faedah kepada kita. Kalau Allah, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan jikalau berhimpun mereka itu atas untuk memberi mudarat akan dikau, tiada memberi mudarat akan dikau melainkan dengan suatu sesungguhnya ditakdirkan dia oleh Allah atas kamu. Begitu juga kalau orang nak beri mudarat ke awak, tak boleh, kerana Allah Ta'ala kata tak mudarat hari ni. Macam kita kata orang nak apa berlaku, na'udzubillah, macam orang kata kereta berlaku aksiden, kita katakan orang lain meninggal belakang, dia tak meninggal. Memang ditentukanlah
begitu, tak ada siapa yang boleh nak mudaratkan dia. Ataupun orang tu bunuh dia, tembak dia ke sebagainya, kena tembak pistol dia, kena peluru betul, tapi tak mati. Sebab apa? Manusia tidak boleh memberikan mudarat pada dia. Ini yang kita nak menyebutkan tentang apa yang dinyatakan oleh dalam hadis ini, nak memberitahu siapakah yang disebut sebagai orang-orang yang kalau kita hendak Allah Ta'ala sayang, pelihara, jaga kita, maka kita buat apa yang disebutkan tadi. Baik. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, sungguhnya satu hadis Nabi yang besar maksudnya, dan ialah asal daripada umbi yang besar pada memelihara hukukullah dan berserah bagi kehendaknya. Ini hadis ni bincangkan bab melibatkan soal usul. Soal usul ni soal benda yang asas dalam agama kita. Segala perkara yang berlaku atas dunia ini semuanya di bawah penguasaan Allah Ta'ala. Nak cerita bukan makhluk, kerana yang apa berlaku ni semuanya atas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semuanya di bawah penguasaan dia. Itu dikatakan berhubung kait dengan soal usul. Begitu juga hadis ini membicarakan juga kita kena percaya, antaranya ialah berkenaan dengan, iaitu kita percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadar ni merupakan ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada itu sifat usul. Kerana kita mesti di antara rukun iman, kita mesti percaya dengan qada dan qadar. Itu rukun iman. Kalau orang tak percaya dengan rukun qada dan qadar, maka ia terdiri dari kalangan orang yang murtad ataupun orang yang kafir. Iaitu diberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, peliharalah agama Allah, nescaya ia akan pelihara kita. Maka hadis ini yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Ibni Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi saudara sepupunya nama Abdullah ibnu Abbas. Hadis ni hadis yang Nabi dia menyebut tentang satu hari, kata Ibnu Abbas ni ialah salah seorang daripada kibarus sahabah, ulama min kibarus sahabah, ulama daripada pembesar sahabat. Apa makna sahabat? Sahabat ini yang pertamanya, mereka itu sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat. Yang kedua, mereka itu beriman. Kalau berjumpa macam Abu Lahab, Abu Jahal, bukan sahabat, dia jumpa saja, tak beriman. Dan yang ketiganya, sahabat ini dia meninggal dalam keadaan kekal Islam. Kalau dia tidak mati di dalam Islam, maka dia itu bukan sahabat. Nabi
dia memang rapat lah, perlu sebut sahabat dia rapat. Antaranya ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi, anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dia, dan dia meluk Islam pun waktu kecil lagi, dan dia minat dengan agama, maknanya minat itu nak jadi alim. Berkat Nabi doa kat dia, Nabi doa kepada Ibnu Abbas, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, keberikanlah kefaqihan, faham agama yang baik kepada budak ini, dan ajarkan kepada dia berkenaan dengan ilmu ta'wil, maknanya ilmu tafsir. Sebab itu Ibn Abbas ni salah seorang dari seorang yang faqih, alim dalam fiqh. Dan Abdullah Ibn Abbas juga ialah merupakan seorang yang alim dalam bidang tafsir, dan juga banyak meriwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tafsir, iaitu tafsir Abdullah Ibn Abbas, tak disebut sebagai tafsir Ibn Abbas. Tafsir Ibn Abbas ni merupakan tafsir yang mempunyai otoriti, menjadi rujukan yang kuat dari kalangan para ulama di dalam nak menafsirkan berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini Allah Ibn Abbas, tafsir Ibn Abbas. Kerana Ibn Abbas ni orang yang rapat dengan Nabi, dengan Nabi. Terdapat satu kisah, dia ni terlalu excited sangat, dia nak tahu macam mana Nabi semayang bagaimana kan. Sehingga kan dia minta tumpang di rumah mak saudara dia, nak tengok nak tumpang di rumah Nabi tidur, si Nabi itu. Bila Nabi bangun tengah malam tahajud, dia pun cepat-cepat bangun untuk pergi ambil air untuk Nabi ambil uduk. Jadi Nabi pun terkejut tengok dia bangun, budak dia mah tu kanak-kanak lagi, bangun. Jadi dia kata dia nak tengok Nabi semayang macam mana kan. Dia ikut, betul. Inilah Abdullah bin Abbas. Lepas tu para sahabat ni tuan-tuan, mereka memang, mereka kalau bolehnya tak nak pisah dengan Nabi. Dekat mana Nabi duduk, mereka follow Nabi. Mereka follow Nabi. Sebab mereka tak mau terlepas daripada kalam yang Nabi ucapkan tadi, terlepas. Kerana Nabi cakap ni wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kerana apa yang Nabi cakap ni, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia bercakap, Nabi tak cakap dia ikut nafsu macam kita ni cakap merapu kan. Nabi tak. Sebab tu kalam yang keluar daripada Nabi tu ialah benda yang berharga, mutiara. Sebab tu para sahabat ni dekat follow Nabi. Ada di kalangan mereka tu khidmat dengan Nabi kan, apa, tolong ambil air, tolong ambil kasut Nabi, susun kasut Nabi. Itulah kerja mereka. Mereka nak supaya mereka tetap pisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya apa Abdullah bin Abbas ni. Jadi kata Abdullah, dia kata adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama menunggang satu binatang. Ia di hadapan dan aku di belakangnya satu hari. Dia katakan kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk belakang Nabi dalam tunggangan satu binatang. Dalam itu kami sama-sama di atas binatang itu, lalu bersabda, hai budak. Dia panggil ya ulam. Ulam ni dia panggil budak. Hai budak, dia kata. Dia panggil kepada Abdullah bin Abbas, ya ulam. Jadi kita panggil, hai budak mazhab ni. Dia panggil budak ni. Dengan pula panggil orang tua. Orang tua mari tak elok kan. Ni apa budak ni, budak mazhab. Ta'al. Ya ulam, dia kata. Dia sebut kata, wahai anak budak, dia kata.
inni u'allimuka kalimatin. Maknanya aku nak mengajar kepada kamu dan memberi akan kamu dengan ajaran beberapa kalimah. Nabi kata, aku nak beri kepada kamu tentang wa'allimuka kalimatin. Aku nak ajar kepada kamu berkenaan dengan beberapa kalimah, beberapa kalam yang aku nak beritahu, nak ajar kepada kamu, nak ajar kepada kamu, supaya kamu boleh mengambil pengajarannya tadi. Yaitu ihfazillah yahfazka. Pelihara oleh kamu akan Allah, nescaya memelihara ia akan dikau, yakni pelihara olehmu akan agama Allah daripada sia-sia dan bertukar ganti. Itu maksud dia. Itu dikatakan ihfazillah, pelihara Allah Ta'ala ni bukan macam kita duk jaga anak kita kan. Jaga anak kita supaya jangan jatuh kan, jaga mak kita yang tua supaya jangan tumbang jatuh. Itu maksud jaga yang kita faham gitu. Maksud jaga Allah Ta'ala ini, pelihara Allah Ta'ala ini, iaitu kamu naklah pelihara akan agama Allah. Itu yang kita ni kena jaga agama Allah. Kerana Rasul dah tak ada dah tuan-tuan. Nabi dah tak ada. Tak ada dah Nabi. Sebab tu Nabi kata, ana khatamul anbiya. Aku ni merupakan penyudah Nabi, penutup dah Nabi. Tak ada dah Nabi lepas ni. Aku tak ada dah Nabi. Lepas aku ni tak ada lagi. Cuma ada seorang buat kecoh. Nama dia Mirza Ghulam Muhammad. Dia ni mengasaskan satu ajaran, nama dia ialah ajaran Qadiani di India. Ajaran ini ajaran yang sebenarnya asas penubuhan ialah daripada orang Inggeris, orang putih. Dia tubuh ajaran Qadiani ini satu ajaran yang mengajar penganut dia, pengikut dia, supaya di dalam ajaran tersebut tidak adanya konsep jihad dalam Islam. Dalam Islam ni tak ada jihad. Sebab orang putih waktu tu melawan pemberontakan, melawan orang-orang yang pertahankan bumi India tu. Dari kalangan orang Islam, mereka bangkit bangun melawan penjajah Inggeris. Maka antara pahaman doktrin yang dapat faham ialah jihad ini adalah Islam. Maka mereka mengasas satu agama baru, nama dia ialah ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani. Dan ajaran ini ajaran yang salah satunya dia tidak adanya unsur jihad di dalam Islam. Qadiani ini Mirza Ghulam Muhammad, nama dia Mirza Ghulam Muhammad. Dia kata, dia bawa ni kadang-kadang kita ni ajaran sesat ni kan, kita ada kata ajaran sesat ni tak ada mengikut, ada mengikut. Hak ikut itu bodoh kita tak apalah cerdik pada tak ikut. Dia tafsir macam ni. Dia kata apa, dia baca hadis tu, baca juga, sebab tu buat ni cuma jual nama hadis lah ke. Dia baca khatam. Khatam tu maksud dia ialah penutup. Maknanya aku ni merupakan penutup kepada Nabi-Nabi. Tak ada dah, tak ada lebih mana. Tapi dia pandai, dia baca baris bawah, dia baca khatim. Khatim ni maknanya cincin. Cincin. Dia tafsir, dia kata yang Muhammad bagi tahu hadis dia tu, dia kata ana khatim, bukan khatam. Khatim tu nak bagi tahunya ialah aku ni merupakan cok mohor, cok nak endorse. Lepas ni ada lagi seorang rasul, akulah. Dia baca dengan baris bawah. Arab ni bila baris lain dia tukar makna tu. Arab ni payah sikit.
Sebab tu saya pun mengajar Arab, saya pun tak pandai kan. Batu unta lama di Mekah sampai hari ni tak boleh cakap Arab kan. Memang Arab payah. Arab ni bila orang kata dia tukar baris, tukar makna, macam kata bara saja, baca baris lain mana lain. Kalau baca dengan baris bawah birrun, jadi kebaikan. Kalau baca dengan baris atas barrun, jadi daratan, darat. Kalau baca dengan bur, iaitu bijian. Satu makna tu dah, dua perkataan dah jadi baris lain bahasa Arab ni kan. Arab. Jadi dia baca dengan tu, orang percaya, orang kata betul. Orang kata Nabi sebenarnya belakang ni aku, Nabi Muhammad baru ni tu second last. Orang percaya. Dia sama juga macam buat ajaran apa taslim, orang panggil ajaran Haji Ahmad Matahari, yang ada dekat balik pulau sana dulu. Dulu tahun 60-an dulu masyhur ajaran ni. Sebelah Perak Utara ni pun terkesan juga, belah Kedah, Perlis, banyak yang libat dengan ajaran ni. Ni ajaran pakai niat, pakai niat, pakai niat. Dah sembahyang dah, saya pun niatnya. Dia ada hadis dia, perempuan ada hadis dia. Dia kata apa? Innamal a'malu binniat. Setiap amalan itu dengan niat. Jenis perempuan ni boleh kena, perempuan ni terus berhujah dengan apa? Hujah dengan lawyer buruk kan. Dia kata setiap amalan dengan niat. Hari tu kita bakar kenduri, kita bakar kambing elok-elok, bubuh kambing tanam elok-elok kan. Biar beri sedap elok, buah asam elok sikit kan. Sampai kat pinggan tu pun nasi. Ustaz, mana nasi? Niat lah. Waktu nak mentekan darah tak nak pakai niat pula kan. Jadi tu, jadi sebab tu ni semua mengarut. Tapi kita cerdik ni, kita kata mereka tu bodoh, tapi tak, mereka percaya bang. Baik, sebab tu ni katakan ajaran Qadiani ni ajaran yang diasaskan begitu rupa. Dia anggap macam apa inilah dia Nabi takhir. Okey, balik pada cerita tadi ialah, nak ceritanya ialah Nabi, tak ada Nabi dah kita sekarang. Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada, tapi syariat masih berjalan. Syariat tak mati dengan matinya, dengan wafatnya baginda. Iblis masih hidup. Iblis ni tak mati, dia tak mati lagi, dia hidup sampai kiamat nanti, Iblis ni. Oleh itu siapa pula yang nak jaga agama daripada hasutan Iblis ni tadi? Yang nak jaga daripada hasutan Iblis, kita lah. Tu kata ihfazillah, kamu kena jaga Allah. Maksud dia kamu kena pelihara agama Allah, kamu kena jaga agama Allah. Kalau ada orang-orang yang cuba nak kenat agama Allah, kamu kena pertahankan agama Allah. Itu maksud dia. Itu yang dikatakan sebagai ihfazillah. Naklah kamu jaga agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kamu. Allah Ta'ala akan jaga kita. Itu kata pelihara segala suruhan yang diwajibkan, maka kita suruh orang buat benda wajib. Dan segala apa yang kita pelihara, segala apa yang ditegahkan, yang diharamkannya tak pula kita tak buat. Maka diperbuat segala yang disuruh itu dengan sebenar-benar menjunjungnya. Kita buat yang apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni, kita buat. Kebetulan tuan-tuan, hak yang agama suruh ni semua mudah, boleh buat, boleh buat, mudah. Islam ni mudah sekali. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, macam selalu kita baca dalam wirid kita dalam apa, ayat kursi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala dia tak beratkan kepada kita itu benda yang kita tak boleh buat. Mudah, mudah ya. Bak ibadat kita tengok Allah Ta'ala atur elok lah. Subuh tadi pukul 6, Lohor tadi pukul 1. Jarak masa panjang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam boleh kerja. Boleh pergi bendang, boleh pergi mall ya. Nampak? Lepas tu pula asar pula dalam pukul 4.30 katakan.
Lepas tu maghrib pula. Lepas tu isyak pula. Disusun tu waktu tu kita boleh buat dah. Susun waktu tu kita boleh buat dah. Tak ada lah kita kata pukul 6 semayang, pukul 7 semayang, pukul 8 semayang. Lorak dia lah. Lorak dia lah. Gaya nak beracun kan. Beracun Allah Akbar, Allahu Akbar. Gaya 2-3 petak Allah Akbar, Allah Akbar. Pakai benang tak ke mana. Kalau dekat pejabat pula gaya nak buka, nak type satu muka surat Allah Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu type 2-3 muka. Yang tu kalau sikit lah. Islam tak macam tu. Sebab tu dia atur elok lah. Artinya kita boleh menjunjung segala perintah Allah Ta'ala ni boleh buat. Boleh buat. Tak ada masalah. Semayang pula dia kata, tak apa. Kamu tak boleh berdiri, duduk. Semayang ni satu amal yang berat. Amal yang paling berat, semayang. Amal yang paling berat. Sebab tu semayang ni dia tak ada excuse. Selagi kita ni ada akal, wajib semayang. Sebab tu kita jaga mak kita ke ayah kita ke hak sakit ni, kita kena peringat buat semayang. Saya bila pergi ziarah orang sakit ni, saya peringat yang tu ya. Kadang-kadang kita lalai. Allah payahlah ustaz nak mayang ni pasal pakai pampers. Semayang sekarang kita boleh mayang. Janganlah kita ada fikir macam kita semayang macam kita sihat macam ni tak. Mayang. Haji wajib. Rukun Islam yang 5 wajib. Wajib sebab tu syarat wajib haji ni istita'ah, mampu. Sebab tu Nabi tahu dah. Ada sahabat tanya, adakah haji ni tak tahu wajib? Kalau aku kata tak tahu wajib, mampu yang bah. Kan? Allah Ta'ala. Nabi tahu dah. Betul, tahu dah. Kan? Hari ni kita katakan, kita tahu, kita haji mau wajib. Kita tak kata Nabi kata wajib. Jangan pula kita usaha hati kan. Macam mana ustaz? Duit tak ada nak pergi haji, tak berdosa. Tak berdosa. Ataupun ada duit, tiba-tiba nama kita tak senarai, tak berdosa. Kita nak pergi, yang dosanya apa dia? Nama dah naik, sihat badan, duit ada, tak nak pergi berdosa. Nak pergi berdosa. Tak ada apa. Nanti Islam tu mudah. Mana yang wajib kita senang boleh buat, artinya kita boleh buat. Apa Islam suruh ni kita boleh buat belakang. Benar macam kita kata ayam ni kan. Makanan kita ni lebih banyak halal daripada haram. Kadang-kadang dia tak bang, payahlah ustaz bila ikut Islam. Dia kata payah apa? Payahlah ustaz, kadang-kadang ialah bila Islam ni arak tak boleh minum. Ya, arak satu tak boleh minum. Lain boleh minum mereka. Lecikang boleh minum. Cendol bakar boleh minum. Air tebu boleh minum. Ayam titok, ayam titok, boleh titok totok lah. Saya tahu makan, saya tak erti nak tengok dia sebutnya macam-macam ayam, bila air boleh minum, tapping boleh minum, escape boleh minum. Lah, arak satu tak boleh minum, hang kata Islam payah. Dan orang minum arak ni pun bukan sedap pun. Saya tanya orang minum arak, sedap ke abang minum arak? Tak adalah ustaz, dia bila minum arak ni duduk dekat bagan serai, nampak Casablanca, nampak Australia, nampak New Zealand, nampak Amerika, sedap-sedap dalam Sungai Gedung. Aduh ya. Ayat dia pergi makan minum tak baik apa. Sebab tu Islam suruh ni boleh buat. Tak ada masalah apa. Hak Islam suruh. Sebab tu katakan kita boleh menjunjung segala perintah Allah. Atau Allah Ta'ala. Tak ada masalah apa. Allah Ta'ala kita boleh lakukan dan kita boleh buat apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan pada kita. Tak ada masalah apa. Betul macam orang perempuan kan, kita pakaian kita. Tak ada masalah pakaian kita. Yang penting apa dia? Pakaian menutup aurat. Nak pakai style apa? Pakistan, India, pakailah. Cuma aurat lelaki-lelaki ni antar pusat dengan lutut. Orang perempuan kecuali muka dengan tapak tangan. Perempuan. Pakailah pakaian apa pun, nak pakai seluar kan, nak pakai apa kan, yang penting apa dia? Jangan ketat, jangan jarang. Tu je pakaian dia. Kan payah pun. Nak pakai longgak macam kita pakai. Senang bergerak pun. Senang bergerak. Kadang-kadang pelik juga manusia ni kan. Yang perempuan ni kan. Nah, dia pakai, dia buat kain terbelah. Kain terbelah.
Apa tujuan dia buat kain sebelah? Nak suruh tunjuk ke orang paha dia, aurat dia. Tapi pelik bila angin kuat macam ni, dia berhenti pula nak tutup apa? Dah tu memang tujuan nak tayang ke orang, tayang habis lah buat macam mana. Sebab tu bila kita tak ikut agama ni tuan-tuan, otak kita jadi tak betul. Otak kita jadi tak betul. Dia pelik. Dah tujuan hang buat apa? Tiba-tiba nyusah apa? Hang nak naik bas payah, hang nak naik kereta payah. Jadi payah belakang. Sedangkan Islam hang tu kata Islam payah. Sedangkan Islam ni senang. Islam senang. Dia suruh pakaian kita. Tak ada mudah apa. Kan? Bukan dia payah apa. Ni kita katakan Islam ni mudah. Allah Ta'ala jadikan perempuan, kita katakan perempuan dia punya aurat dia kecuali muka tapak tangan. Laki-laki tak, antara pusat dengan lutut. Sebab tu kalau pagi ni saya main kuliah pakai kentolam tak apa, tapi orang kata ustaz gila kan. Tapi orang perempuan tak boleh kata orang perempuan kalau aurat dia antara pusat dengan lutut, habis tu imam kuliah baca tak betul lah. Semua ini semua kita tengok Islam ni ajarannya mudah. Sebab tu kita baca bila kita mengaji agama ni, jadi Islam ni mudah. Dia tak payah. Jadi orang yang tak mengaji agama dia rasa Islam ni macam ni lah. Dia tak faham. Bila kita faham dia tak apa Islam mudah. Dan mudah ambil arak. Tak boleh minum arak tak sedap mana. Yang kita boleh minum banyak lagi ayat lazat-lazat boleh minum. Baik, itu dia katakan tentang kamu jaga Allah Ta'ala, pelihara segala apa yang ditegah yang dilarangnya. Itu maksudnya kita yang dilarang, yang ditegah ni. Maka perbuat segala apa yang disuruh dan menjauh segala yang ditegah dengan sebenar-benar jauhnya. Maka jangan dilihat Allah Ta'ala akan dikau pada tempat yang ditegah tadi. Maka jangan dilihat Allah Ta'ala akan dikau pada tempat tegah tadi. Kita kena ingat Allah Ta'ala perhati kita. Tempat yang ditegah itu pun Allah Ta'ala tahu. Ya, hang tak buat di tempat orang ramai. Pasal orang tengok hang. Tapi hampir di Indonesia ke, pergi luar negara, Singapura ke, Thailand ke, Amerika ke, hang buat benda tu. Tapi kena ingat, Allah Ta'ala ada tempat yang hang duk buat kerja ni. Tempat yang hang duk buat kerja ni. Tu kena ingat. Maka apabila taat kamu akan Allah dengan menjunjung segala yang disuruh dan menjauhkan segala yang ditegahnya, nescaya dikelilingnya akan dikau dengan beberapa malaikatnya di hadapan engkau, dan daripada belakangmu memelihara mereka itu akan dikau daripada suruh Allah. Jadi kalau dikata kalau kita taat dengan Allah, junjung segala apa yang Allah Ta'ala perintah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, nescaya dikeliling akan dikau tu dengan malaikat. Malaikat jaga kita. Malaikat jaga kita. Malaikat pelihara kita. Dia pelihara kita daripada benda-benda yang musibah, daripada benda-benda yang tak baik tadi. Allah Ta'ala, dia ada tentera-tentera dia. Junudus samawati wal ard, tentera-tentera Allah Ta'ala di langit dan juga di bumi. Malaikat bersama-sama dengan kita. Karena sebab kamu dia jaga Allah Ta'ala. Oleh itu kita tengok kadang-kadang orang yang ada taraf, dia taraf sebagai karamah ataupun bersifat dengan awliya, waliullah. Dia tumpakan orang yang mendapat pelindung Allah Ta'ala. Benda yang pendek adat kata tak boleh buat, tapi dengan karamah dia, dengan bantuan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah memberikan kepada dia pertolongan dan bantuan. Pertolongan bantuan. Sebab dia jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga kita. Kalau kita tak jaga Allah, Allah Ta'ala tak jaga kita. Tak jaga kita. Ini benda-benda yang katakan benda-benda karamah. Dia benar karamah, ma'unah. Itu adalah merupakan yang diberikan kepada orang-orang yang saleh. Sihir diberikan kepada orang-orang yang jahat. Batu sihir, orang belajar sihir, memang dia dapat sihir tu. Dia puja-puja, syaitan bantu dia. Dia khariqul adah, benda yang luar biasa berlaku.
Tapi mukjizat untuk Nabi, untuk para Nabi Rasul, Allah Ta'ala berikan kepadanya mukjizat. Tapi karamah diberikan kepada orang yang soleh. Satu lagi istidraj. Istidraj ni ialah diberikan kepada orang jahat juga. Na'udzubillah min zalik. Istidraj ni paling kita takut sekali. Semakin banyak kita buat maksiat dengan Tuhan, makin banyak dapat nikmat. Na'udzubillah. Yang paling takut sekali yang tu, sampai dia tu tak sedar diri. Dia tak sedar diri, yang itu merupakan Allah Ta'ala telah pun memberikan kepadanya banyak nikmat, sehingga kan dia makin jauh dengan Allah Ta'ala. Itu dikatakan istidraj, disebut sebagai istidraj. Istidraj ni kadang-kadang tengok dia tak mayang, dia minum arak, berzina, tapi kita tengok dia berniaga makin maju. Benang hak kita ni rajin main surau masjid pula, walaupun baja elok tak apa nak naik hak dia pula, zakat tak kurang, misal kata betul lah. Dia makin banyak bahaya. Ni bahaya istidraj. Dia bila dapat nikmat itu, dia makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau para wali ni, dia memang dia orang dekat dengan Allah Ta'ala, dia orang yang damping dengan Allah. Memohonan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kabulkan permohonan dia tadi. Dia wali. Wali ni dia taklah mengaku dia wali kan. Kalau dia kata saya ni wali ni, tu bukan wali, tu kuali orang panggil. Wali tu dia tak mengaku dia wali. Orang yang kata dia wali, dia tak mengaku, dia pun tak sedar, tak kata dia tu wali. Orang yang mendakwa-dakwi pada dia tu, dia tak ada apa pun kan. Dia tak ada apa, dia beramal macam biasa. Apa yang dia minta doa, Allah Ta'ala makbul kan. Kenapa jadi itu? Sebab dia jaga hak Allah, dia jaga Allah, Allah Ta'ala jaga dia. Dia katakan Allah Ta'ala jaga dia. Maka bila kamu pelihara akan agama Allah, seperti yang tersebut itu, nescaya dipelihara engkau, yakni dipelihara dirimu dan anak istrimu dan harta dan agama dan dunia kamu. Kita ni nak supaya anak kita dipelihara Allah, isteri kita dipelihara Allah, harta kita dipelihara Allah, dunia kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita jagalah agama Allah, kita peliharalah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita jaga agama Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga diri kita dan juga keluarga kita. Bermula barang yang membenarkan segala tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam Quran, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Artinya siapa yang beramal, ia akan amal yang saleh daripada laki-laki atau perempuan, padahalnya ia mukmin, nescaya dihidup akan dia akan sebagai hidup yang baik. Ini kita tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai jaminan. Jaminan untuk apabila manusia ini dia melakukan satu amalan yang menyebabkan dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan memelihara dia. Tuan-tuan tengok dalam surah An-Nahl ayat 97. 97. Allah Ta'ala kata apa? Man amila salihan min zakarin aw untha. Siapa yang beramal saleh daripada orang laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki perempuan ni Allah Ta'ala tak ada pilih kasih. Dia samanya orang perempuan laki-laki ni. Dia buat semayang berjamaah 27 pahala laki-laki, perempuan pun sama. Kalau laki-laki dia infak RM1 digandakan sampai 700 kali ganda, perempuan pun sama. Dia tak ada pilih kasih. Bab ni sama, laki-laki perempuan
itu apa buat begitu. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia itu beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Apabila kita mempanggil apa? Menjadi manusia yang kita sebut sebagai orang yang beramal soleh. Bila kita amal soleh, Tuhan akan berikan kepada kita satu kehidupan yang baik. Itu kehidupan yang baik. Ini kita nak lakukan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Jadi ini satu perkara benda yang membolehkan kita terdiri daripada orang-orang manusia yang sedemikian rupa. Ya? Batu tuan, kita nak supaya Allah Ta'ala jaga kita, pelihara kita, sebagainya, maka kita kena jaga hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita hidup sebagai seorang mukmin yang sejati. Ya? Maka itulah sebabnya kita lihat orang yang kena bala bencana itu ialah kerana mensia-siakan segala yang disuruh Allah Ta'ala. Kita tengok apabila selalunya batu tuan-tuan, apabila kena bala, wa ma asabakum min musibatin fabima kassabat aydikum, bermula orang yang mengenai akan dikau daripada bala bencana itu, maka iaitu dengan sebab usaha diri kamu. Ini pun juga sama apabila kita kena ingat, apabila kita melakukan satu perkara tadi yang menjadikan kita berkelakuan demikian rupa, kita buat begitu, apa yang menimpa kepada kita daripada musibah ni tuan-tuan, fabima kassabat aidikum, akibat daripada tangan kita. Sebab tu bala ni kita kena kaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala, umat Muhammad ni Allah Ta'ala dia dalam surah Asy-Syura ayat 30, surah Syura ayat 30, tuan-tuan boleh tengok. Itu Allah Ta'ala kata apa? Apa saja yang menimpa kepada kamu musibah ni tadi, fabima kassabat aidikum, sebab tangan kamu, sebab kamu, kerja kamu, sebab kita. Sebab tu kita kadang-kadang ni Allah Ta'ala dia kenakan bala kat kita tu, Allah Ta'ala sayang kat kita. Dia sayang kat kita, sayang kat kita. Betul, ada patah sebut, dia kata apa? Likulli musibah ni'mat. Setiap musibah itu ada nikmat. Ada nikmat. Berapa ramai orang yang kembali kenal Tuhan ketika dia ditimpa dengan musibah. Berapa ramai pula orang yang jauh dengan Tuhan, apabila dia dapat nikmat Allah, dia tak ingat Allah Ta'ala. Dia tak ingat Allah Ta'ala. Tapi setiap bala yang kena kepada kita ni, perlu kita kena tengok itu ialah akibat daripada kita lakukan salah, dosa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, batu macam kalau berlakunya macam kita kata apa kita semayang minta hujan, sisqa'an, minta hujan. Minta hujan, antara benar memanglah kita minta supaya buat mari semua binatang-binatang semua pakat mari semua, buat mari anak-anak semua kan, kecil-kecil mari semua. Tujuannya pasal apa? Supaya mungkin Allah Ta'ala marah dekat saya, tapi Allah Ta'ala sayang kepada anak ni tadi, sayang pada budak kecil yang tak berdosa, sayang kepada binatang-binatang. Jadi dengan harapan Allah Ta'ala akan turun hujan itu tadi. Jadi kita kena ingat apa berlaku ni kena kaitkan dengan dosa kita dengan Allah. Apa benda sekalipun. Ini kan
Ada pengalaman, saya banyaklah pengalaman ya. Pengalaman yang kita banyak dosa dengan Tuhan. Adalah kita buat banyak tak kenal dengan Tuhan. Tuhan bayar cash, tunai atas dunia. Kadang-kadang kita buat silap salah tadi, tiba-tiba berjalan sepak tunggui, darah kaki. Cuba kita cek balik, ada benar yang kita tak betul dengan Tuhan tadi, ada benar yang kita silap dengan makhluk tadi. Allah Ta'ala kenalkan begitu rupa. Itu semua benda memanglah itu pengalaman semasa saya sendirilah. Selalu berlaku menjatuh hati kita banyak dosa dengan Tuhan. Allah Ta'ala dia bayar terus tunai kat kita, bayar tunai kat kita. Sebab perbuatan kamu tadi menyebabkan dosa, Allah Ta'ala bayar. Oh, kita pun rasa memang betul apa yang berlaku tadi, kesilapan dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu setiap bala bencana ni kita kena kaitkan dengan apa perbuatan yang kita lakukan, tangan kita yang lakukan gitu. Dia bahkan jadi begitu apa sebab jadinya musibah bala bencana itu kerana akibat daripada perlakuan yang ada kepada kita. Dinakalkan daripada Al-Qadhi Abi Tayyib bahawasanya hidup ia 160 tahun. Padahal tiada apa suatu rosak satu anggota daripada segala anggotanya. Maka ditanya orang baginya apa sebab panjang umurnya. Jawabnya, tiada pernah aku berbuat maksiat dengan satu anggota daripadanya. Masya Allah. Jadi ini contoh-contoh yang kita tengok. Nabi ni maksum lah, ni mungkin sifat dia sebagai seorang karamah, sebagai seorang awliya. Dia hidup dia sihat walafiat, mata dia elok, tangan dia elok, gerakan dia elok. Orang tanya dia pasal apa? Dia tak menggunakan anggota dia tadi, apa yang Tuhan beri kepada dia tadi, untuk melakukan maksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara dia punya yang kita katakan tadi sebagai satu daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia jaga hambanya tadi. Inilah yang perlu kita lihat, yang perlu kita tengok dalam kehidupan kita. Semoga kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara begitu. Dan kemudian pula yang pesanan yang kedua Nabi kata, ihfazillah tajidhu tujahaka. Pelihara olehmu akan Allah, engkau akan dapatkan dia di hadapanmu. Maksud di hadapan ini ialah iaitu peliharalah agama Tuhan seperti yang tersebut tadi, iaitu peliharakan segala yang difardukannya dan segala hukumnya. Kita pelihara hak fardu kita buat elok kan. Kemudian yang apa hukumnya pun kita jaga elok, dan kita melazimkan ketaatan kita dengan Allah Ta'ala, dan menjauhkan segala yang ditegah dan barang yang tiada disukanya. Nescaya engkau dapat akan Tuhan itu di hadapan kamu. Kalau kamu buat begitu, nescaya dikatakan tajidhu tujahaka, nescaya kamu akan dapat Allah Ta'ala di hadapan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala akan sentiasa berdamping, suka dengan kamu, pelihara kamu. Itu nak dapat tu macam mana? Kamu kena tunaikan ketaatan. Nak dapatnya macam mana? Kamu kena tunaikan hak benda yang fardu. Nak dapatnya macam mana? Kamu tunaikan benda-benda hak yang sunat-sunat. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan sentiasa dekat dengan kamu, dan melindungi kamu dan menolong kamu di mana saja kamu ada, dan di masa dan di mana tempat yang kamu kehendaki akan dia pada pekerjaan agama kamu dan dunia kamu. Jadi inilah yang kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menjanjikan melalui nabinya dia akan jaga dan pelihara kita dengan baik apabila kita jaga Allah Ta'ala. Jadi itulah kita dapat bincangkan pada hari ini. InsyaAllah kita sambung dalam bulan depan. Bulan depan pun saya tak pasti, saya takut parlimen, kalau parlimen kalau parlimen bersidang habis itu boleh lah. Kalau tak ada, insyaAllah saya tetapkan hari Khamis minggu pertama ni saya akan berada di sinilah insyaAllah untuk bagi kuliah. Ada soalan? Okey, tuan-tuan, kalau tak ada apa, cuma satulah. Hari ni ada berlaku dua musibah tempat kita ni. Satu di pokok tumbang, menimpa rumah. Satu lagi kedai terbakar dekat dengan Bagan Serai. Jadi pada hari ni saya melancarkanlah kutipan untuk kita berilah sedikit. Hari ni hari orang lain, besok hari mereka, untuk kita sampaikan sumbangan sebagai tanda simpati kita dengan apa yang berlaku tadi. Minta boleh edarkan tabung dan sebagainya untuk kita berkongsi pada mereka. InsyaAllah hari ini hari mereka akan hidup kita ni. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini hari mereka, besok hari kita pula. Tak ada apa yang berlaku tadi. Dan kita harapkan apa yang kita sumbang tadi mungkin kita tak diselesaikan masalah mereka secara penuhnya, tapi sebagai rasa simpati kita dalam masyarakat hidup berkeluarga ni, maka kita menjadikan diri kita adalah terdiri dari kalangan orang-orang yang sentiasa meletakkan tahapnya untuk kerana kita macam Nabi sebut, dia kata wallahi fi aunil abdi ma kana al-abd fi auni akhi. Allah Ta'ala akan menjaga hambanya selagi hambanya, Allah Ta'ala akan menolong hambanya selagi hambanya menolong hambanya yang lain. Saya lancarkanlah kutipan untuk tuan-tuan sumbangkan kepada mangsa ni tadi, insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ويسر لنا القرآن العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله رب العالمين.